Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimi muslimat, khususnya warga di Nasihat Jati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan hari ini hari Jumaat 1 hari bulan Oktober 2021 Masihi bersamaan dengan 24 hari bulan Safar 1443 Hijrah, kita di dalam perlindungan, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lintah langsung saya bawa daripada Pulau Langkawi yang menjadi idaman para pelancong dunia amnya Malaysia khususnya. Katakan alhamdulillah, saya berjalan datang bawa keluarga dan sebagainya. Di kesempatan ini saya berlintah langsung katakan daripada sini untuk berkongsi ilmu di dalam beberapa petikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan insya-Allah kita sambung balik pengajian kita tafsir Al-Quran surah Al-Munafiqun, dan kita telah sampai di penghujung ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dan 11 insya-Allah. Sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita mendengar membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim surah Al-Munafiqun, muka surat 555, juzuk yang ke-29, surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Di dalam kuliah sebelum, kita telah dibentangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan khususnya kepada orang-orang beriman supaya mereka ni bersiap sedia di dalam kehidupan mereka, berwaspada, janganlah dalam kata lain anak pinak mereka, harta benda mereka melalaikan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana harta benda mereka hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anak pinak mereka, isteri mereka, suami mereka, ibu ayah mereka juga merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak boleh mendakwa ini adalah milik saya. Milik saya, harta yang saya cari daripada pagi, petang, siang, malam, bertahun-tahun saya cari, ini adalah harta saya. Tidak, walaupun milik kamu itulah pemilikan yang sementara. Sampai satu tempoh, sama ada kamu balik jumpa Allah Subhanahu wa taala ataupun harta tersebut akan dirampas oleh Allah, berlakunya kebakaran, berlakunya kecurian dan sebagainya. Nampak, sama ada kamu pergi jumpa Allah, kamu tinggalkan harta kamu, tinggalkan keluarga kamu, ataupun Allah Taala ambil anak kamu, ambil suami kamu, ambil isteri kamu, ambil keluarga kamu dan sebagainya. Itu adalah kehendak Allah. Kenapa? Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan satu hari nanti kita akan balik jumpa Allah. Jadi rentetan daripada harta benda juga keluarga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Justru di dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Muhammad, bagi tahu kepada khususnya orang beriman, wa anfiqu, belanjalah
Wa anfiqu, infaklah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, daripada apa yang aku rezekikan kepada kamu. Wahai orang beriman, harta bukan milik kamu, aku rezekikan kepada kamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjalah apa yang aku rezekikan kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian ia akan menimpa kamu. Nampak? Satu hari nanti, sama ada cepat ataupun lambat, kita akan balik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Justru sebelum kamu jumpa Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Di dalam ayat ini juga kata ulama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mimma razaqnakum, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Kamu tidak ada apa-apa, aku bagi pada kamu, dan apa yang kamu miliki, pemilikan yang sementara, wa anfiqu, adalah kamu membelanjakan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakan apa yang kami rezeki pada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian pada setiap diri kamu. Kenapa? Fayaqul, kelak setiap diri itu akan berkata, wahai Allah, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Allah, maknanya bagilah sedikit masa untuk aku, bagilah tempoh untuk aku hidup lagi atas muka bumi. Laula akhartani ila ajalin qarib, pada ajal ataupun kesempatan yang hampir, bagilah sedikit masa, mungkin 2-3 hari katakan, ataupun 2-3 jam katakan. Fayaqul rabbi laula akhartani, rabbi, wahai Allah, wahai Tuhan, laula, jika sebenarnya dapat dipanjangkan, akhartani, ditakhirkan, ila ajalin qarib, pada satu tempoh yang hampir, tempoh yang singkat, sama ada seminggu ke, 3 hari ke, 3 jam dan sebagainya. Wahai Allah, bagi tempoh pada aku. Untuk apa dia minta tempoh, tuan-tuan perempuan? Seorang yang hampir mati, dia minta Allah Subhanahu wa taala takhirkan kehidupan dia. Untuk apa? La asaddaqanna, wahai Allah, untuk aku bagi sedekah. Wa akum minas solihin, dan jadilah aku di antara orang-orang yang soleh. Allahu akbar. Di sini timbul sedikit perbahasan di kalangan ulama. Lihat orang-orang yang mana hampir kepada kematian, di dalam nazak katakan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? La asaddaqanna, wahai Allah, untuk aku sedekah. Dia tak pilih untuk sembahyang, dia tak pilih untuk baca Quran, dia tak pilih untuk pergi haji, dia tak pilih untuk apa? Untuk selawat dan sebagainya. Dia tak pilih mana-mana amalan pun, kecuali la asaddaqanna, wahai Allah, untuk aku sedekah. Kenapa? Dengan sedekah aku insya-Allah mudah-mudahan wa akum minas solihin, jadilah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi sebahagian ulama menyatakan betapa tingginya amalan sedekah sehingga orang yang hampir kepada kematian lebih memilih kepada sedekah. Disebut juga sebahagian ulama menyatakan lebih pada sedekah jariah. Bila mana seorang itu sedekah, maka sedekah itu akan berjalan. Dia derma kepada madrasah-madrasah ataupun anak-anak yatim, orang yang memerlukan, ibnu sabil dan sebagainya. Maknanya dia bagi itu sedekah jariah, bina masjid contoh. Jadi sedekah itu berjalan walaupun dia telah kembali pada Allah Taala. Sedekah itu berjalan yang akan menampung pahala dia di dalam kubur dia. La asaddaqanna wa akum minas solihin, dan jadilah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Dia lebih memilih kepada sedekah. Itulah kalau kita tengok banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang ganjaran pahala untuk sedekah. Satu hadis daripada Hadrat Abu Hurairah katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa sadaqatun min malin, sekali-kali tidak dikurangkan sedekah daripada harta seseorang hamba pun. Dia sedekah sekali-kali tidak dikurangkan akan hartanya, bahkan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi rezeki kepada hamba, Allah Taala menyempitkan rezeki kepada hamba, memurahkan rezeki, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka dalam surah As-Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim.
Maksudnya qul wahai Muhammad, beritahu, katakanlah, bagi tahu kepada umat-umat kamu, kepada hamba-hambaku, qul inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdirulah, Allah taala mengembangkan rezeki kepada orang yang Allah taala kehendaki, wa yaqdirulah, dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki mereka. Takdir daripada Allah taala, Allah taala luaskan rezeki hamba, Allah taala sempitkan rezeki hamba. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang dibelanjakan, wa ma, dan apa saja yang kamu membelanjakan daripada segala sesuatu, fahuwa yukhlifu, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya balik. Nampak? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kamu dermakan, yang kamu infakkan daripada segala sesuatu, daripada harta benda, fahuwa yukhlifu, dan Allah taala akan menggantikannya balik. Sebab itulah kita jangan rungsi, tuan dan puan-puan, kita jangan risau. Sebab apa? Harta adalah milik Allah. Allah taala janji, kamu bagi, kamu infak, Allah taala akan balas balik. Siapa yang janji? Allah Subhanahu wa taala. Yang pemberi rezeki, dialah memiliki khazanah-khazanah yang banyak. Allah taala sempitkan rezeki, luaskan rezeki hamba. Wahai hamba, infak pada jalan Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu, dan apa saja yang kamu membelanjakan dalam segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa huwa yukhlifu, Allah taala akan menggantikannya balik. Dan Allah taala akhiri ayat tersebut, surah As-Saba ayat 39, wa huwa khairur raziqin, dan Allah taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Disuruh jangan kita takut pada rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hala tuju kita kepada pemberi rezeki. Kita datang daripada Allah taala yang memberi rezeki. Rezeki ni banyak, bukan saja harta benda, rezeki juga merupakan kesihatan, rezeki juga merupakan kelapangan. Biasanya rezeki ni lebih kepada harta benda. Orang banyak dikatakan banyak rezeki. Ia tidak dinafikan. Tapi rezeki juga dikatakan kesihatan tubuh badan, kelapangan, ketenangan fikiran dia. Walaupun hidup dia agak sederhana, tapi hati dia tenang. Ada orang kaya yang mana fikir pagi, siang, petang, malam dan sebagainya, fikir dengan masalah sana, masalah sini dan sebagainya. Dia tak tenang tidur. Tidur tak tenang. Duk fikir dan sebagainya. Makan obat apa dah, tak tidur pun. Kenapa tidak ada ketenangan? Walhal ketenangan hanya berada di dalam ingatan kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah wahai Muhammad, wahai hamba, dengan ingatan kepada Allah taala, tatma'innul qulub, menenangkan hati kita. Satu, ingat saya di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134, bagaimana Allah taala menyatakan tentang orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang takwa yang sebenarnya? Surah Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Maksudnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wahai Muhammad, wahai hamba, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kamu datang kepada redha Allah, keampunan Allah, menjanjikan syurga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan syurga yang dijanjikan lebih luasnya daripada langit dan bumi pun. Luasnya syurga seluas langit dan bumi. Langit, 7 lapisan langit. Apa? Arduhas samawati, untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Ada 4 sifat. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra, orang yang membelanjakan harta bendanya semasa dia di dalam kesenangan. Dia sihat,
Dia belanja harta. Allah Ta'ala nak orang yang sihat, orang yang senang belanja harta. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Di dalam kesusahan, dia miskin-miskin pun dia belanja juga. Ni jadi masalah. Ustaz, saya tak ada duit ustaz. Nak infak macam mana ustaz? Orang minta sedekah macam mana saya nak bagi? Saya pun tak ada duit. Tidak. Orang yang disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang lebih afdal orang yang sihat dan daripada orang yang agak kikir. Dia kedekut. Pada masa tu dia kedekut, dia sedekah. Itu yang Allah Ta'ala amat-amat suka. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang kesepitan. Dia sempit, duit tak ada. Dia ada RM50. Ada RM10 je, dia bagi RM5. Katakan. Dalam kesempitan, orang tu terdesak, dia bagi juga. Minyak, kita tengok orang tengah jalan, erat motor, Allahu Akbar. Minyak tak ada. Erat motor dengan isterinya, dengan anaknya, dan sebagainya. Jadi, kita pergilah beli minyak dan sebagainya. Kita bantu dengan tenaga kita dan sebagainya. RM5 je. Ataupun adalah botol tengah jalan, kita belilah. Tak apalah RM5. RM5 lah kita pada RM10. Katakan. Kita dah kesempitan. Rumah mungkin ada dalam perjalanan. Kita contoh. Kita bagi jugalah. Apa? Fisarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Dan orang yang menahan kemarahan. Wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang memaafkan akan manusia, hamba-hamba yang lain, kawan-kawan dia. Buat kesalahan, dia sentiasa memaafkan orang. Nampak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kata ulama, untuk kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Ta'ala kena ada 4 sifat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini di antara janji-janji Allah Ta'ala untuk kita datang kepada sifat takwa. Pertama ialah yunfiquna fis sarra'. Infakkan harta benda kita semasa bila kita di dalam kesenangan, di dalam kesihatan. Apa? Wad-dharra, sarra wad-dharra, senang dan susah. Akhir sekali ayat yang ke-11 Allah Subhanahu taala menyatakan di dalam surah Al-Munafiqun. Apa dah? Ila fa asaddaqanna wa akum sanihim wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Nampak? Walan yu'akhirallahu nafsan. Dan sekali-kali Allah Ta'ala tidak mentakhirkan. Walan yu'akhirallahu nafsan. Satu jiwa pun. Apa? Bila mana tibanya ajal mereka. Maknanya tidak dicepatkan satu saat dan tidak dilewatkan satu saat pun. Banyak lagi ayat-ayat menyebut tentang tidak ditakhirkan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila mana tiba ajal seorang itu, tidak dilewatkan satu saat dan tidak dicepatkan satu saat pun. Kenapa? Ditulis di mana dia akan mati, bagaimana dia mati dan sebagainya. Dah ditulis dah. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, bila mana janin, bila mana janin di dalam perut dia punya mencecah usia 4 bulan, hadis menyebut Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat tiupkan akan roh pada janin tersebut. Kutiba lahu min rizqihi ajlihi syaqiyyun aw sa'id. Ditulis untuknya ajlihi, ajal dia di mana, rizqihi, rezeki dia banyak mana, jodoh dia dengan siapa. Rezeki juga merupakan jodoh, merupakan rezeki kita. Ada orang bertunang, nampak dah pada 4-5 tahun bertunang, tengok kahwin dengan orang lain. Nampak bukan jodoh dia, bukan rezeki dia. Ramai pasangan datang jumpa saya sebagai juru nikah lantikan daripada Yang Tifda Agung kawasan Jawi, tuan-tuan perempuan yang nak kahwin boleh jumpa saya insya-Allah. Isi borang borang Jawi lah khasnya saya di wilayah persekutuan, boleh jumpa saya insya-Allah. Kita akan uruskan dengan sempurna insya-Allah. Jadi banyak pasangan jumpa saya, kadang-kadang macam-macam lah. Ada yang nak kaunselingnya, minta nasihatnya, Allahu Akbar. Jadi kita buat yang terbaik, istikharah kita lihat kepada pasangan, dan sebelum kita berkahwin di akad nikah kita baca khutbah nikah, mana kita bagi sesuatu semangat
Dia punya kaedah bagaimana untuk menghadapi kehidupan, bina masjid, rumah tangga yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kahwin? Satunya ialah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengamalkan perintah Allah. Fankihu ma tabalakum. Kahwinilah apa yang kamu kendaki. Nampak? Yang kedua adalah untuk membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kahwin kata ulama untuk membanggakan baginda. Dalam satu hadis daripada Anas bin Malik, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tazawwajul wadudal walud." Kahwinilah wanita-wanita yang baik dan yang subur. Fa inni mukathirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Sesungguhnya aku akan berbangga-bangga pada hari kiamat di hadapan nabi-nabi yang lain dengan banyaknya bilangan kamu. Jadi kata ulama, banyaknya bilangan kita, lahirnya anak yang soleh membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ajar seseorang itu. Nampak? Dah ditulis dah. Kita imbah balik ditulis. Ajalihi, ajar dia rezekinya, syaqiyun, celakanya ni ausain ataupun bahagianya seorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalah. Sampai ajal tidak dilewatkan dan tidak dicepatkan. Wallahu khabirun bima ta'mal. Allah SWT khabir, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Bahkan dalam isi hati hamba, isi hati kita pun di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak sembunyi. Dunia bolehlah kita susuk sana, sembunyi di sini dan sebagainya. Tapi isi hati kita, isi hati isteri kita, isi hati suami kita, anak kita, kita tak tahu. Luaran saja yang kita tahu. Nampak? Jadi Allah Ta'ala mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba atas muka bumi. Bukan saja yang dahulu, yang sekarang dan akan datang. Allah Ta'ala maha mengetahui. Justru kita tidak boleh lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat ini mengajar kita, pertamanya, biarlah kita sentiasa infakkan harta benda kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita infak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hantar malaikat. Satu hadis Nabi SAW selalu kita dengar, setiap hari Allah Ta'ala hantar dua malaikat. Ma yusbihu abdin, tidaklah berpagi-pagi seorang hamba, maknanya dunia amnya, kecuali Allah Ta'ala hantar dua orang malaikat. Subuh-subuh lagi. Fayaqulul akhir, berkata malaikat yang pertama, Allahumma, wahai Allah, i'ti munfiqan khalafa, wahai Allah, berilah gantian kepada orang yang menginfakkan harta benda mereka. Setiap hari tuan-tuan perempuan, setiap hari malaikat berdoa, Allahumma, wahai Allah, i'ti munfiqan khalafa, wahai Allah, berikan orang yang menginfakkan harta benda mereka khalafa, satu gantian. Orang yang bagi harta, maknanya, wahai Allah, balas balik, bagi gantian pada mereka. Wa yaqulul akhar, berkatalah malaikat yang kedua dalam doa dia. Apa doa dia tuan-tuan rahimakumullah? Allahumma, wahai Allah, i'ti, berilah pembalasan, mumsikan orang yang memsikan, yang kedekut, memsikan talafah, akan kebinasaan. Orang yang kedekut, orang yang sombong, orang yang kikir, talafah, satu kebinasaan. Dia ingat tu harta dia ke? Tidak. Tidak. Bila mana dia pejam mata, harta yang dia miliki menjadi pewaris, menjadi warisan, menjadi harta pusaka anak dia, isteri dia, mak ayah dia katakan, dah diwarisi. Harta yang sebenar ialah apa yang telah kita makan, apa yang telah kita minum, apa yang telah kita pakai itu. Kita pejam mata malam ni, kita pejam mata ni contoh. Harta milik kita dan sebagainya adalah milik orang lain. Bahkan isteri kita pun, bahkan suami kita pun jadi milik orang lain jikalau dia tidak kahwin yang lain. Sebab itulah sehidup semati. Sehidup je. Berjanji sehidup semati. Sehidup je sekali. Kalau semati, orang mati nak tanam sekali ke? Tidak, cepat-cepatlah tanam, dah busuk dah sehari 2 hari katakan. Jadi maknanya harta benda kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buatlah yang terbaik daripada Allah untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala bagi, hakikatnya Allah Taala nak uji kita. Dan di akhir ayat ini mengajar kita untuk kita infakkan harta benda kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tibanya ajal maut seseorang itu,
tidak dilewatkan satu saat pun, tidak di awal satu saat pun, dan segalanya di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala akhiri ayat ini, wallahu apa dah Allah Taala akhir ayat ini, wallahu khabirun bima ta'malu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Jadi maknanya apa yang baik dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat pembalasan yang setimpal dengan amalan kita. Allah Taala segi kebaikannya meningkatkan pahala ganjaran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa lakukan satu kebaikan, untuknya 10 kali ganda. Itulah satu ayat yang kita baca. Kita baca 2 ayat tadi tuan-tuan puan-puan. Kita baca 2 ayat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. 2 ayat surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Pun begitu, di dalam 2 ayat ini ada berapa huruf, ada berapa perkataan. Ada berapa perkataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis menyebut, bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku menyatakan bahawasanya alif lam mim merupakan satu huruf. Walakin tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam juga merupakan satu huruf, dan mim juga merupakan satu huruf. Allahu akbar. Apa? Jadi berapa huruf yang kita baca, dan setiap huruf menggandakan akan 10 hasanah. Nampak? Jadi setiap huruf menggandakan 10 hasanah. Betapa ganjaran yang besar kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, khasnya di dalam kita membaca Al-Quran. Dan ambil i'tibar daripada pengajian kita, belanjalah harta benda kita semampu yang mungkin. Mungkin kita tidak adalah harta yang banyak, katakan, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita berbelanjakan mengikut kemampuan kita. Belanjalah ilmu kita, tenaga kita. Orang yang dia kadang orang buruh, dia harta dia tak ada, ilmu dia cetek, jahil, tetapi dia ada tenaga yang kuat, buat rumahnya, bantu angkat barang dan sebagainya, dia bantu gotong royong bina masjid. Orang yang kaya pun bagi sumbangan, makan minum. Perempuan contoh, dia tak boleh nak apa-apa, orang kata tak ada kudrat, katakan nak gotong royong pun susah. Dia buat donat, dia buat air kopi, biskut kering. Bukan buat biskut kering, maknanya dia beli biskut kering. Kadang-kadang dah lah datang lewat, bawalah nasi lemuk, katakan. Jadi orang nak marah pun tak jadi marah. Maknanya alhamdulillah, kenapa datang lewat nak beli nasi lemuk beratur panjang, nasi lemuk bukit nasi lemuk antarabangsa, katakan, nasi lemuk kebangsaan, international, national dan sebagainya, tak jadi masalah. Jadi biarlah, maknanya kita infak sekadar yang kita mampu, sama ada tenaga kita, dengan ilmu, dengan dengan kemahiran yang Allah Taala bagi pada kita, ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, bukan saja di dunia, keberkatan rezeki kita melimpah ruah, ketenangan jiwa hidup kita, keluarga kita, isteri suami kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat nanti kita jumpa Allah Subhanahu wa taala, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.